walaupun cerita-cerita dulu, walaupun cerita lama. Tapi kalau dia mengambil pengajaran, kita ni manusia tak ada siapa yang sunyi daripada kesilapan. So, dan ayat yang di sini dengan izin Allah, insya-Allah suami yang bersabar akan dikurniakan pahala yang sangat hebat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, tutup kisah lama, buka kisah baru. Lagipun dia isteri yang baik, dia menjaga anak dengan baik, dan dia selama tak ada cacat cela dia sebagai seorang isteri. Kadang orang lelaki ni pun macam-macam perangai dia kan. Kadang-kadang masa ni nampak elok pakai songkok, pakai sampin. Dulu kelab dandut mana dia tak pergi kan. Dia punya cerita tu macam dia paling beriman dalam taman macam tu. Memanglah betul, memang sekarang dia dah jadi baik kan. Kadang dia dah jadi imam tu, imam nombor 1 kat masjid tu kan? Dulu masa muda-muda, mana fanfare, mana konsert dia tak pergi. Dulu siap dia pakai rantai gambar hip macam ni dulu kan. Tapi itu dulu kan, tu dulu. Tapi dia dah berubah, dia dah bertaubat, dia dah insaf kan. Nabi dah sebut sebaik manusia berdosa adalah bertaubat pada Allah. Kalau kita dah buat perangai dekat tempat kerja kita, ada benda yang tak amanah kita lakukan, sudahlah, tutup dah, jangan buat lagi. Kita dah sedar benda tu salah. Jangan sampai audit, jangan sampai pihak atasan kesan kesalahan. Bukan senang nak berceramah dalam suasana makanan sudah mula dihidangkan. Dan begitu juga nampak excited ni, tak pastilah excited nak jamuan raya ke, excited nak dengar ceramah. Tapi topiknya tetap perlu dihuraikan, iaitu istighfar dan taubat solusi kan. Istighfar dan taubat sebagai solusi ini merupakan topik yang telah dipilih pada hari ini. Bukanlah orang kata apa, sebenarnya tajuk ni dekat sangat dengan saya. Kenapa tajuk ni dekat dengan saya? Sebab untuk makluman, saya baru sahaja kembali daripada bumi Indonesia. Saya setelah, untuk makluman semua, dalam beberapa tahun semenjak bergelar Syamsul Debat ni, jadual saya agak padat. Ceramah boleh kata hari-hari, program tak tentu masa. Kalau boleh pagi raya pun nak suruh ceramah. Nasib baik pagi raya tu tak ceramah, tapi tetap kena baca khutbah. Kemudian bila pergi, hari-hari kita berceramah, hari-hari kita bercakap, dalam pada masa tu kan, rasa macam, pada yang perasan, yang akan perasan dah banyak. Syamsul Debat ni berapa hari dah tak ada live ni, lebih kurang hampir 2 minggu jugalah orang tak tengok live saya. Sebenarnya saya membawa diri ke Indonesia sebab setelah ada beberapa negara saya pergi, saya berceramah, saya berprogram, akhirnya saya nampak Indonesia, bumi Indonesia adalah bumi yang paling sesuai untuk saya beristirahat. Saya asyik ceramah hari-hari kan. Bila banyak berceramah, kadang-kadang banyak nak bercakap. Bila banyak bercakap, banyak bergurau, banyak salah, banyak dosa kan. Jadi salah satu macam kita bawa kereta lah kan, hari-hari dah sampai masa kena servis juga. Dan bila servis tu, kalau orang yang tak biasa lah, dia fikir nak murah, yang ambil senang, dia ambil senang, dia mungkin hanya sekadar tukar minyak hitam, tukar oil filter je. Tapi kalau orang betul-betul, dia akan buat full service, dia akan buat major service. Sampai satu tahap kena buat major service. Jadi saya pun tak nak, kenalah buat major service. Dan kenapa saya pilih Indonesia? Sebab Indonesia ni tempat dia besar, dan tak ada siapa heboh nak ambil gambar dengan saya di Indonesia. Naik rimeh lah beberapa tahun ni kan, ambil gambar je hari-hari, bukan mati ambil gambar kan. Kadang sampai satu tak. Dan kemudiannya saya pergi ke mana? Saya dihantar oleh kedutaan Malaysia dekat satu pesantren di Jawa Barat. Bersama saya jumpalah dengan Syekh Habib Al-Baghir. Rupa-rupanya pesantrennya tu jalannya teruk, tapi bila sampai dekat pesantren tu nampak macam Bukit Tinggi, Cameron Highland, cantik betul. Dan rupa-rupanya rakyat Malaysia paling banyak sekali menyumbang kepada pesantren tersebut di Jawa Barat. Dan pesantren di Jawa Barat ni, bangunan-bangunannya pun semuanya direka bentuk oleh arkitek daripada Malaysia. Dan saya tanyalah, kalau belajar dekat sini macam mana apa semua. Alhamdulillah saya berada di sana seawal 4:30 pagi dah kena bangun, masuk kelas tafsirnya, kena masuk kelas kiraatnya, kena masuklah kelas kan, ambil kuliah. Seronok saya pertama kali saya nak jadi student pula, balik semula, dah lama tak jadi student
Kan kita tidur dekat tempat yang biasa tapi biliknya selesa. Biliknya selesa. Cuma tidak ada HP. HP ini tidak boleh dipegang, kena disimpan oleh pihak pesantren. Ya Allah, tahu tak, itulah 5-6 hari yang saya rasa paling seronok dalam hidup saya sebab tak ada handphone. Seronok betul punya hidup tak ada handphone. Tak ada sibuk jajan nak tengok, jajan nak tengok orang ni post apa, orang ni marah kat aku ke, orang ni apa, tak ada. Alhamdulillah. Tu saya kata tadi, tajuk hari ni kan, istighfar dan taubat solusi pada masalah. Dan alhamdulillah saya balik tu tenang, dan hari ni dah start ceramah. Selain daripada kita nak sebar dakwah, rasanya dah start buat dosa balik dah ni. kan kita macam itulah, macam ni kan, kita dah tahu kan. Pak kata tadi saudara Rizman, saya pengurusi acara tadi, dia kata, dan alhamdulillah kita dah pun berada ni dan tinggal 3-4 hari saja lagi nak habis Syawal. Sadar ke tak sadar tu? Kan, sadar tak? Dan yang paling best sekali, dengan seronok dan bangganya kita makan, sebab ada di kalangan kita tak sedar, dia sehari pun tak puasa sunat kita untuk bulan. Confident level dia tinggi dengan rasa seronok je, walaupun dia tahu kelebihan dia bersamaan menyamai kita berpuasa sepanjang tahun. Macam siapa yang tak puasa dia akan terasa terpukul lah sikit, tapi dia buat muka biasa macam tak ada apa-apa, bukan aku, seolah-olah bukan dia kan. Tapi itulah dia. Tapi manusia ni memang tu, sebab Nabi sebut apa? Nabi beritahu, dia kata apa? Dia beritahu sesungguhnya manusia ini berdosa. Ada di kalangan kita ni, dia tahu dia buat dosa. Dia tahu dia buat dosa. Dia buat dosa, tetapi keadaan sikap kita terhadap dosa kita apa? Macam kita bekerja lah, kita tahu kita buat salah dan kita buat lagi. Tapi sikap kita terhadap diri kita yang buat salah tu macam, tak apalah, bos okey je. Mungkin alah, bos ni marah apa sekejap je, aku buat tak tahu je. Ada orang macam tu. Dan pada orang yang menganggap dosa tu tak ada apa-apa, maknanya dia tidak meyakini pun yang satu hari nanti dia akan mati, dan dia tidak meyakini yang satu hari nanti dia akan dinilai dan akan diberikan balasan atas apa yang dia buat. Kan malaikat Jibril pernah bagi tahu pada Nabi kita sebagai pesanan untuk kita. Dia kata apa? Hiduplah sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan mati. Yang kedua dia kata apa? Kasihilah, cintailah sesiapa saja sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Dan yang ketiganya, Nabi sebut, perbuatlah sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan dibalas di atas setiap perbuatan kamu. So kita tahu kita buat dosa, kita tahu kita buat salah, tapi apa sikap kita? Sikap kita, ada setengah orang tu mempertahankan kesalahan dia. Dan Nabi sebut sesungguhnya manusia itu berdosa, dan Nabi juga beritahu, dan sebaik-baik manusia yang berdosa itu adalah bertaubat kepada Allah. Itu sebab hari ini tajuk ni dipilih untuk memberitahu kita tentang kepentingan istighfar dan taubat sebagai solusi masalah. Itu sebabnya bila start kali lepas solat kan, lepas solat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ada orang dengan penuh selambanya lepas bagi salam tu bangun bak kata orang bismillah tu berkecapuih bangun dia. Berkecapuih tu maknanya nak copek betul lah kan. Maknanya as soon as possible lah dalam bahasa orang Madrid kan. Macam tu ASAP dia kata kan. Dengan secepat mungkin, cepat kilat bangun, dia tu bangun. Lepas bagi salam tu bangun. Makna orang ni apa? Inilah manusia yang paling sombong dengan Allah Ta'ala. Sebab paling tidak lepas bagi salam tu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sibuk macam mana pun kita, paling tidak Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Tak nak doa, tak apa, bangun. Kalau tak nak doa sangat dah, nak cepat sangat kan. Tapi kalau nak doa pun ambil doa paling ringkas sekali, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itulah doa paling ringkas. Ramailah yang gelak dan senyum doa makan baca Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami fima razaqtana, ke atas rezeki kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami pada azab api neraka. Mana makan? Itulah baca doa hari-hari, fahamnya tidak? Allahumma barik lana, sebab daripada mana belajar doa tu doa makan? Daripada budak tadika.
Sebab kita tak pernah pun ambil inisiatif nak kaji apa maksud doa tu. Dah 30, 40 tahun, 50 tahun hidup tak tahu tu doa apa. Tapi kebetulan doa tu juga boleh menghalau hantu jin. Nampak je hantu, nampak yang malang kat depan mata tu macam Allahumma barik lana fima razaqtana. InsyaAllah dia akan lari. Sebab dia cakap gila betul dengan aku nak dimakan gitu. Kan? Rupanya hantu tu pun tahu tu doa makan. Kan? Jadi taklah, sebenarnya hantu tak ada. Dalam dunia ni untuk makluman semua, hantu tak ada. Yang ada adalah orang Malaysia yang tak ada kerja berlakon jadi hantu. Tu ada. Jadi itu pun silap orang Malaysia ni juga. Dia gemar mengajar anak ni takut pada hantu daripada takut pada Tuhan. Jangan pergi dapur, momok. Dia cakap kamu dah. Sebenarnya ajar anak kita takut pada Tuhan. Ni jalan seorang-seorang takut, ini takut, nanti kan ada, ingat tak cerita kita tengok itu tu. Orang perempuan ni dia takut hantu, tapi tengok cerita hantu rajin. Menggerak-gerak daripada atas shilling, daripada apa tu menjerit seorang. Heran betul aku dengan orang perempuan ni. Kan? Tapi itulah. Balik pada cerita tadi, maknanya paling tidak kita istighfar. Sebab apa kata sombong? Sebab kita seolah kita rasa kita tak ada dosa. Lepas kita semayang, seolah kita syarat aja semayang. Itu sebab lepas semayang istighfar. Istighfar ni apa? Istighfar adalah tindakan meminta maaf atau meminta ampun daripada Allah. Ia merupakan satu bahagian yang paling penting dalam Islam. Sebab apa penting? Sebab istighfar ni adalah merupakan satu cara kita menyatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita memohon agar segala kesalahan kita itu dipadamkan. Kesalahan kita. Tetapi ada beberapa jenis kesalahan yang sukar, memang susah untuk dipadamkan, melainkan kita perlu minta ampun daripada orang itu sendiri. Contohnya kita mengumpat, mengata orang, tingginya dia, ya Allah. Contohnya. Tapi penceramah dah maafkanlah perkara itu. Dia dah biasa. Kan? Ya Allah, dalam TV nampak tua tu pun saya maafkan tadi. Saya maafkan tadi. Asal dia seorang yang tak pakai sampin, itu aku tak maafkan sebab tak ada siapa beritahu aku kena pakai baju sepasang. Kan? Si Rizman dia lepas nyawa dia je. Kan? Yang aku cakap lah, kau dah mengajar aku, beritahu lah pakai baju sepasang. Sampai lepas macam tak ada baju Melayu dengan sampin pula. Ada. Kan? Contoh, tapi tak apalah. Kan? Lepas ni saya ada program lain pula dekat sebelah ni je, dekat Magasil. Program lain pula. Jadi bila kita tengok istighfar ni ada macam-macam jenis istighfar. Ada astaghfirullah. Kalau Nabi ditanya, ya Rasulullah, kaifan astaghfir ya Rasulullah, macam mana cara istighfar? Nabi ajar astaghfirullah. Itu paling ringkas, astaghfirullah. Kalau rajin lagi astaghfirullahal azim. Rajin lagi astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rajin lagi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu bulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ants. Itu pun satu penghulu istighfar. Atau astaghfirullah innallaha kana tawwaba, astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Itu pun salah satu istighfar. Tapi paling simple astaghfirullah. Astaga Nabi tak ajar. Itu kena beritahu, kan gemar sangat dalam mesej astaga. Astaga. Dia kadang dah jadi habit. Tolong stop. Jangan buat benda-benda yang tak ada. Ya. Jadi itu. Jadi mana kata astaghfirullahalazim. Apa kelebihan istighfar? Kelebihan istighfar. Mana tahu ada yang mana dah tahu buat-buatlah macam baru tahu. Buat-buat excited dia hari ni. Yang pertama, kelebihan istighfar kata Nabi, siapa yang mengamalkan istighfar setiap hari, yang pertama akan dijauhkan daripada bala dan musibah. Mustahab. Bala dan musibah. Kita ni macam-macam musibah ada dah melanda kan, PKP-nya. Tiba-tiba kita punya ada masalahnya, duit tak ada. Ingat dapat duit KWSP tak dapat pula. Contohlah. Kita ingat macam ni, kita ingat macam tu. Tengok ingat naik gaji tak naik. Contohnya, ingat dapat bonus banyak ni, rupanya banyak tu aja. Contoh. Jadi sebenarnya bala dan musibah, kemalangan dan sebagainya boleh dielakkan dengan istighfar. Kedua, dilapangkan daripada segala kesempitan. Ada je, memang ada masalah. Mana ada manusia tak ada masalah?
Tolong angkat tangan. Siapa tak ada masalah hari ni? Angkat tangan. Tadi dekat atas pun sibuk cakap masalah. Salah. Kenapalah orang tengah dengar ceramah Samsul Debat dia kena khusus kat atas tu? Kenapa? Tadi grup tadi kat atas dia khusus apa dah tadi namanya? Khusus pasal IT ke pasal kewangan tadi? Macam itulah. Saya dibawa ke atas sana tadi. Datuk CEO dibawa ke atas sana sebab kat sana je ada minuman, saya tumpang minuman khusus orang. Sabar aku. Macam itulah kan. Macam itulah dia kata supaya dan alhamdulillah lah, syukurlah dapat pakai mihun semata-mata Datuk. Memang saya terima kasih banyak lah kan. Memang langkah penjimatan kan. Telur apa pun tak ada, air drinking water pula tu macam ni kan, dalam mineral water okay, kan. Tapi yelah kita diajar untuk bersyukur kan, macam tu lah. Tak adalah macam tu lah. Jadi dilapangkan pada segala kesempitan. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun sebab saya sebenarnya tu bila saya berceramah, komitmen saya memang macam tu. Saya dah tahu ada ceramah pagi ni pukul 9, saya sebelum subuh tadi dah gerak. Dalam pukul 5.30 pagi dah gerak. Saya subuh dekat tol Sungai Besi. Bukan dekat Palang tu, kan ada surau tepi tu. Kau agak-agak lah kau pandang aku macam tu, faham lah. Ceramah dekat surau, saya solat dekat surau tu. Dan kemudian saya tu gerak. Tadi saya pun pergilah bersarapan dekat Publica. Main-main kan. Ada satu restoran Bestari namanya. Kan, dahsyat parking, seorang bersih ya kan. Saya nak roti telur garing, lepas tu air lemon ni, tempat tu roti telur ni saya tak nak kuah lain, saya nak kuah kari. Sampai kesudah dia tak hantar kuah. Punya tahu India daripada India ni tak faham bahasa punya kan. Memang dia tak faham kan, kena panggil sekali lagi 2-3 kali baru dapat kari aku tu. Tapi alhamdulillah lah ada sarapan, so tak perlu risau. Cuma saya harap kita boleh habiskan ceramah awal sikit lah supaya mungkin macamlah bos-bos ni bolehlah kita ziarahi kan. Macam tu kan. Ini kata Ustaz habis 10.30 10.30 lah, 10.30 tu gambar-gambar lagi, aku tinggal nak balik je lah, pergi Lemah Kasir. Memang kau tak bagi aku makan sini macam tu kan. Macam tu lah, tak apalah, saya redha je lah kan. Jadi macam tu lah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apakah kelebihan istighfar? Nanti dulu dilapangkan berkesempitan. Dan yang ketiganya, ini yang kita semua nak. Saya ulang balik Yang pertama Nabi kata kelebihan istighfar akan dijauhkan daripada bala dan musibah. Yang kedua dilapangkan daripada segala kesempitan. Dan yang ketiga yang paling kita nak apa tu? Didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba orang, Assalamualaikum, ya aku nak pulangkan duit kau kan, aku pinjam dulu 10,000. Kita sampai kesudah mikir masa bila aku bagi dia pinjam 10,000. Tak sangka-sangka, rupanya salah orang. Contohlah dia minta balik duit tu dalam 2 hari, lepas tu salah bukan kau. So hati-hatilah juga kan. Tak, maknanya jalan yang tak disangka-sangka. Kita tak sangka, rupa-rupanya yang duduk sebelah kita tu, yang kita kawan-kawan dengan dia, rupanya jodoh kita. Tak sangka kan. Walaupun dia dah ada 2 isteri, tapi maknanya kita kena syukur dengan rezeki yang Allah bagi kat kita. Faham? Contohlah contoh. Perempuan marah betul tajuk ni kan. Tak, ini contoh. Yang kau tak boleh terima sudah. Tapi jangan babitkan orang lain. Orang lain tu dia redha, okey. Faham tak? Macam itulah. Dia dapat datang rezeki tak disangka-sangka. Tiba-tiba anak hadiahkan dekat ayah dia kereta. Betul kan? Anak hadiahkan motosikal untuk ayah dia. Nah, ayah, saya belikan. Lepas tu buat konten. Nangis-nangis. Nyampah aku bagi hadiah. Setelah 10 tahun akhirnya hari ini aku beri hadiah kepada ayahku. Apa perlu ke? Pening betul kalau aku tengok semua benda nak share dekat dalam media sosial kan. Hari ni dapat ambil gambar dengan Samsul Debat, kau ada dan satu lagi benda-benda macam tu lah contoh kan rezeki yang tidak disangka-sangka, dapat duduk sebelah Samsul Debat dan sebagainya. Saya Datuk CEO dia okey, dia tak ada hal, dia dah biasa dengan saya kan. Saya pun dah biasa dengan dia. Saya pun buat lah macam gila kau baik dengan CEO Madrid kan. Memang itu macam ni kan, cerita macam tu lah. Tu ambil gambar lebih-lebih sikit tu kan. Jadi apa sebabnya? Apakah kelebihan istighfar? Pertama, kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW, sebab Rasulullah sendiri pun beristighfar lebih daripada 70 kali sehari.
Sahabat-sahabat pula, sahabat-sahabat lagi lah, paling teruk 70,000 kali sehari. Bayangkan, cuba tanya kita lah istighfar paling banyak lepas solat 3 kali, itu pun ikut imam. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim. Tiba-tiba imam itu rajin nak buat 10, mula kat belakang banyak nak istighfar malam ni. Yang seorang bila lah nak mati imam ni? Orang tu pula kan. Tak boleh pula lebih istighfar. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan ampunkan dosa walau sebanyak buih di lautan. Itu sebabnya kita kena istighfar. Itu sebab orang yang berbanyak istighfar, hati dia akan tenang. Tenang, ya, relax. Walaupun dia nampak mihun semata-mata, tenang. Dan walaupun air itu air drinking water, dia akan rasa tenang. Dia takkan merungut. Cuba tanya tadi, siapa tadi sahabat tadi yang ada duduk sebelah saya tadi? Saya okey. Tak ada saya komplain, tapi saya cakap lah, memang ni je ke mihun ni? Saya tanya. Hati saya tenang, tapi saya tanya lah. Tak, sebab bawah kan ada jamuan. Iya ke? Oh, tu yang kau suruh aku habiskan ujung-ujung tu, lepas tu aku turun balik ya? Macam tu. Kan gua. Tak apa tu kan? Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beristighfar pada pagi hari Jumaat sebelum menunaikan solat pagi. Tengok beristighfar pada hari Jumaat sebelum menunaikan solat pagi dengan mengatakan aku memohon ampun kepada Allah, tiada Tuhan melainkannya yang maha hidup maha kekal mentadbir, aku bertaubat kepadanya sebanyak 3 kali, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Nampak? Kemudian seterusnya ketiga, dikeluarkan daripada kesempitan hidup. Tiba-tiba rotek mati, serentak pula tu. Kereta ada 5 biji, motor 2 biji, bayangkan. Dah macam Yuska rumah dia tu. Kan? Serentak pula hari jadi dia. Kan? Rotek tu mati serentak. Bayangkan. Tiba-tiba ada. Jangan risau bang, duit simpanan kita hari tu kan ada. Yang abang bagi saya sikit-sikit tu, bolehlah kita bayar. Contoh, mungkin ada jalan dia. Kan? Kalau kita tengok Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa melazimi sentiasa beristighfar, Allah menjadikan untuknya setiap kesempitan itu jalan keluar, setiap kebimbangan itu kelapangan, dan Allah mengurniakan kepadanya rezeki daripada jalan tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud. Dan begitu juga keempat, mendapat rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka, sebagaimana dalam hadis tadi, yang mana kadang-kadang kita kena faham dalam konteks rezeki ni tidak semestinya duit, tidak semestinya harta, tapi mungkin dari segi kerja dapat rezeki. Macam hari ni kan, siapa sangka hari ni ada yang datang tak bawa duit pun, hari ni tak bawa duit belanja pun, naik motosikal pun ngam-ngam pergi balik aje kan, tapi hari ni ada makan, banyak booth, makna siap ada bawa lagi, bawa tipuan kan, dia bawa bekas sekali sebab nak bungkus kejap lagi bawa balik ke office supaya boleh bertahan sampai ke petang kan. Asyik dah ada yang tipu-tipu nampak. Mana dia tahu macam saya boleh agak lah contoh kan. Jadi mana rezeki, ada juga orang tu rezeki apa, rezekinya anak beranak je kerja ni kan, rajin betul, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, beranak. Assalamualaikum, salam, beranak. Bagi salam, menyawat, beranak lah. Macam tu. Ada orang tu tak sempat bagi salam, tepuk nyamuk, beranak. Pam, beranak. Jadi beranak. Yuk, makna rezeki. Ada orang tu dapat anak ramai. Ada orang tu pula apa? Dapat anak tak ramai. Anak tak ramai, dalam 3 orang je lah, 2 atau 3 orang. Tapi semua menjadi. Seorang doktor, seorang engineer, seorang CEO, contoh kan, seorang jadi accountant, seorang jadi, ada je kejayaan-kejayaan pada anak-anaknya tu. Ada juga rezeki dia apa, suami dia naik pangkat, ada rezeki isteri naik pangkat, ada rezeki dapat banner rumah, macam rezeki kan. Ada orang rezeki tahun ni dapat pergi haji. Dapat pergi haji tahun ni, alhamdulillah, dah keluar dah senarai nama yang dapat pergi. Walaupun lepas tu ada pula seorang tu dapat pula senarai nama, walaupun dia buat rayuan dia dapat, walaupun bayar 30,000 tu dia dapat pergi. Yang furada ni paling rendah 69,999. Itu bilik berempat, bilik berdua,
199 dekat 200,000 seorang. Laki bini kalau pergi boleh beli rumah kan. Tapi siapa yang baru daftar hari ni, insya-Allah boleh pergi pada tahun 2134. 3 kali mampu hidup tak boleh pergi. Mampu hidup. Dah boleh belum? Mampu balik. Macam itulah. Tapi itulah dia keadaan dia kan. Siapa yang baru daftar. Tapi kena daftar. Sebagai niat kita nak pergi. Tapi kadang-kadang Allah izinkan kita dapat giliran awal bila buat rayuan. So cubalah. Itu sebab hari tu saya, kalau ikutkan yang tarikh baru-baru ni, sepatutnya saya pergi umrah, tapi bila tengok ada kelapangan, tu yang saya pilih, saya pergi ke Indonesia. Saya berehat betul-betul. Berehat 6-7 hari, belajar kitab, belajar dengan ustaz kat sana kan. Alhamdulillah, seronok sangat dapat belajar. Saya rasa macam mana jadi kita ni lapangkan hati kita jauh pada dunia glamour, duduk jauh daripada bandar, jauh daripada tanah air kan. Sebab kita nak cuba nak menyucikan diri kita. Kemudian apa? Yang kelima, meningkatkan kekuatan jiwa kita supaya ketahanan diri kita. Sebab kita ni banyak, bayangkan kadar kes bunuh diri makin tinggi daripada semasa ke semasa. Masyarakat kita hari ni semakin fragile. Lepas tu terpengaruh dengan drama-drama, dengan filem-filem nak bunuh diri lah, nak apalah, rasa tu lah kena jawapannya. Salah. Itu sebab kata tadi, istighfar dan taubat ini solusi sebenarnya. Sebenarnya kenapa benda-benda ini datang dalam hidup kita, kita kena kuat meyakini adalah benda Tuhan nak bagi ke aku ni. Mungkin satu peringatan kepada aku. Mungkin ada dosa-dosa yang aku buat sebelum ni. Ada kesilapan yang aku buat sebelum ni. Tapi sebab Tuhan sayangkan aku, Tuhan tegur aku macam ni. Mungkin macam tu. Kita kena fikir. Kemudian yang keenamnya, kita akan rasa diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita memperoleh perlindungan daripada Allah Taala daripada hasutan syaitan. Sebab bila kita berzikir, kita beristighfar, maka kita menjauhkan gangguan syaitan yang sentiasa nak merosak dan menghasut kita untuk buat perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Kemudian membentuk peribadi menjadi orang yang bijak. Seorang ulama berkata, tanda orang yang arif, yang bijak itu ada 6. Tanda orang bijak itu ada 6. Apabila dia menyebut nama Allah, dia merasa bangga. Bila menyebut dirinya, dia merasa hina. Apabila memperlihatkan ayat-ayat Allah, ia ambil pengajarannya. Apabila muncul keinginan untuk bermaksiat, dia segera mencegahnya. Apabila disebutkan keampunan Allah, dia merasa gembira. Apabila mengingatkan dosanya, ia segera beristighfar. Kitab Tanbihul Ghafilin. Kemudian dijauhkan daripada azab dan bala. Jauh azab dan bala ni saya dah ceritakan tadi. Kalau ada datangnya benda-benda malapetaka, kadang-kadang kita tak perasan. Naik kereta dekat highway, kan, sekali accident, bertunda-tunda kereta, lepas tu kita lalu. Kalau kita awal sikit, mungkin kita pun terbabit sikit. Mungkin Allah dah lindungi kita. Kita percaya macam tu. Dan begitu juga yang ke-10, apabila mati nanti Allah akan pilih kita masuk ke dalam syurga. Dan bila menyebut tentang taubat, Imam Al-Ghazali mengungkapkan taubat itu tersusun dalam 3 hal, iaitu ilmu, keadaan dan perbuatan. Ilmu, keadaan dan perbuatan. Ilmu membuatkan seseorang itu menyedari dosa-dosa sudah diperbuatnya begitu meracuni dia. Orang yang ada ilmu, dia tahu dia berdosa ke tak berdosa. Orang yang tak ada ilmu, biasa lah sekarang, pattern biasa lah, trend. Contoh, kau minum arak ke? Aku minum arak sikit-sikit je, member je, lepak-lepak je. Orang yang tak ada ilmu akan cakap macam tu. Kemudian bila sebutkan tentang keadaan pula, kan, dia dalam keadaan, dia adalah merasa keadaan yang mendalam, dia rasa kepedihan di dalam diri dia, yang mana keadaan itu menyebabkan dia rasa tak tahan dah keadaan. Dia tak tahan dah untuk terus duduk dalam keadaan yang pedih dan menyakitkan itu bila dia buat dosa. Macam kita buat salah lah, kita tahu, ya aku dah lah, aku tak nak lah ponteng-ponteng. Tak ada siapa rasa tenang jiwa dia bila ponteng kerja. Saja-saja tak datang. Cukup-cukup lah, aku rasa aku tak nak lah, aku nak kerja lah, aku nak cek rezeki betul-betul. Jadi dia sendiri nak mengubah daripada keadaan kepedihan itu, dan bila kepedihan yang menguasai hatinya, bangkitlah sebuah keadaan lain, disebut keinginan dan maksud untuk melakukan perbuatan yang terkait dengan masa sekarang, masa dulu dan masa depan. Tapi aku tak nak lagi dah di masa depan, aku nak jadi pekerja yang baik. Dan begitu juga disebutkan sebagai perbuatan masa sekarang, meninggalkan semua dosa, kemudian
pada masa akan datang untuk mengelakkan dosa itu diulangi sekali lagi. Dan apabila meninggalkan dosa ini disebut taubat secara lengkap, dan pengertian ini timbul sebuah atas dasar penyesalan di atas segala yang telah dilakukan. Bila sebut taubatan nasuha, pertamanya dia sedar dia melakukan kesalahan. Yang kedua, dia menginsafi perbuatan itu sangat menjijikkan, sangat memualkan, sangat menghina, rasa terhina sangat dengan perbuatan yang dia pernah buat. Dan yang ketiga, dia berazam dengan sesungguhnya untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Ada orang okey, lepas ni tak buat dah, macam mana budak tadika macam tu lah. Lepas ni tak buat dah, lepas tu dia buat lagi, lepas tu buat lagi. Jadi dia tak betul-betul, itu bukan taubatan nasuha. Taubatan nasuha ni memang berazam dengan sungguh-sungguh dia tak nak mengulangi perbuatan itu. Dan Imam Al-Ghazali menjelaskan taubat ini harus dilakukan terus-menerus pada setiap keadaan. Maksiat bagi iman layaknya makanan yang berbahaya bagi badan. Makanan berbahaya ini dapat mengubah komposisi badan manusia, yang mana zat-zatnya yang merosakkan berkumpul untuk merosakkan badan manusia, dan dia pun boleh mati tiba-tiba. Dan demikian itulah caranya racun dosa bekerja terhadap roh keimanan. Dan mati ni bukan maksud mati fizikal, tapi mati hati. Dia tak rasa apa. Bila buat salah tu dia rasa okey, kan? Dia rasa tak ada salah pun, biasalah tu, normal lah tu, nanti besok kita taubat lah, dia kata macam tu. Mungkin jadi setiap manusia tidak kosong dari maksiat terhadap anggota badannya. Jika dia terlepas dari keadaan maksiat, dia tidak kosong dari keinginannya dengan dosa di dalam hati. Nampak? Kadang maksiat dia buat, dia tertinggalkan, tapi dalam hati pun ada buat dosa lagi. Dalam hati, tengoklah tu, dia mesti nak jet bos tu. Tengok tu, ni nunjuklah tu, tonton belagak ni nyampahnya aku, lawaknya baju kau, tak mana kau curi baju tu. Ada je dalam hati tu nak cakap, kan? Ada je, kan? Macam-macam lah tuan-tuan dan puan sekalian, ya. Dan begitu juga Rasulullah SAW, lelaki yang dosa ni diampuni pun, bayangan Rasulullah yang tak ada dosa pun minta ampun dengan Allah 70 kali sehari, ya kan? Itu pernah satu ketika Nabi dengan Aisyah berada di atas katil di dalam selimut bersama-sama. Kemudian Rasulullah sebut apa? Wahai Aisyah, izinkanlah aku untuk pergi solat barang seketika. Dia kata. Nabi beritahu izinkan aku, bukannya Nabi minta izin tu Nabi takut bini tahu, kena faham. Bila Nabi sebut izinkan aku pergi bersolat barang seketika ni, maknanya Nabi dalam bahasa puitis lah. Macam izinkan abang pergi berjuang. Macam tu lah kan. Izinkan abang pergi berjuang ke Madrid hari ni. Berjuang, berceramah walaupun mihun. Contoh lah kan. Tak ada lah saja ya. Kan? Tak, dia cakap izinkan abang pergi berjuang di medan perang. Pergilah kau wahai suamiku. Macam tu dia berbahasa basi lah. Macam tu. Jadi Nabi kata izinkan abang izinkan aku bersolat barang seketika. Maka kata Aisyah, tidaklah aku lebih suka kalau kau terus bersamaku di dalam selimut ini ya Rasulullah, tapi pergilah kau ya Rasulullah. Nampak ayat tu. Macam malam kadang kalau suami kau cakap kan, izinkanlah abang pergi minum barang setogok 2 kopi dengan member-member abang kat kedai mamak kat depan taman rumah kita ni. Maka isteri pun jawab, tidaklah saya lebih suka kalau abang terus berada di rumah ini, tapi pergilah kau wahai suamiku. Macam tu ayat dia. Boleh tak kau ulang balik ayat tu? Kan, tidaklah aku lebih suka kalau kau terus bersamaku di rumah ini, tapi pergilah kau wahai suamiku, tetapi jangan boleh lewat, kerana pintu tawaranku untukmu hanya sekadar jam 10 malam saja pada malam ini. Macam tu lah. Yang faham-faham, tak faham sudah. Macam tu lah kan. Jadi bahasa puitis. Jadi Aisyah kata pergilah kau ya Rasulullah. Jadi pergilah Nabi. Bila Nabi pergi ambil wudu, nak tiba-tiba Aisyah terdengar bunyi macam bunyi cerik mengelegak, bunyi-bunyi kuat sangat. Rupa-rupanya bunyi Rasulullah menangis. Bunyi Rasulullah menangis terdengar dia. Rupa tu Rasulullah solat pun Nabi menangis. Menangis, bagi salam menangis, lepas tu berdoa pun menangis. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau bebas dan suci daripada dosa? Tapi kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, maka salahkah aku menangis sebagai tanda syukurku di atas kelebihan yang Allah berikan kepadaku. Contohlah.
Nabi kita dia walaupun dia tak berdosa, dia tetap minta ampun daripada Allah. Kan? Tak kurang 70 kali sehari. Jadi sedangkan kita ni pula tak pun kadang-kadang relax je macam tak ada dosa. Macam tu lah. Kan? Lepas tu buat dosa lagi dengan penuh bergaya. Buat dosa lagi. Tunjukkan semua orang dosa kita tu. Kan? Dan Allah pun memuliakan Rasulullah dengan berfirman, supaya Allah mengampuni dosamu yang terdahulu dan dosamu yang kebelakangan. Surah Al-Fatih ayat yang kedua. Apabila Nabi SAW yang sifatnya maksum bertaubat 70 kali sehari, bagaimanakah pula dengan kita? Siapakah kita ini? Dan siapa yang bertaubat kepada Allah sebelum datangnya Al-Ghargharah, maka Allah akan menerima taubatnya. Apakah dimaksudkan Ghargharah? Yang dimaksudkan dengan Ghargharah ialah satu suara yang keluar daripada perkerongkong di saat ruh ditarik keluar daripada jasad. Ini bermaksud bila tarik nyawa, malaikat akan tarik nyawa ni daripada kaki, bawa ke betis, bawa ke lutut, bawa ke peha, bawa ke pinggang, bawa ke perut, bawa ke dada, bawa ke ni sampai dekat tekak kerongkong kita ni. Itulah last. Sebelum waktu tengah tarik kat kaki tu boleh taubat lagi. Itu sebabnya kalau dah nampak dah nazak tu, keluarga dah bisik dah dekat tepi telinga, ya Allah, sebut Allah ya, ingat Allah ya, la ilaha illallah, ayah sebut ya Allah. Kadang-kadang sebut tu je, najah tu dah. Tak ada dah sebut buat ayat karangannya, bertaubatlah kepada Allah sebelum kamu. Tak ada ceramah lagi dah kat telinga orang tu. Orang tu dah nak pergi dah, baik kau ajar dia, Allah la ilaha illallah. Kadang-kadang dia kelip mata je. Dia kelip mata tu insya-Allah ada harapan. Dia kelip mata dan mengalir air mata dia. Mungkin cuma kita tak dengar dia sebut. Tapi kita ajar sampailah ke penghabisan Al-Ghargharah. Ni sampai ke kerongkong. Kan? Macam makan sekarang tak kira, sebab dia daripada kerongkong turun ke bawah. Dia tak sama macam cabut nyawa daripada bawah ke atas. Faham kan ada pula kan orang sampaikan kat kerongkong, ya Allah, dia kan tak. Tu cerita lain. Maka kalau kita tengok kan, makna taubatan nasuha itu adalah kembali. Taubat adalah kembali, dan taubat nasuha boleh diartikan sebagai taubat yang seikhlasnya, yang mana dia menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan, meminta ampun kepada Allah dan berazam tidak mengulangi dosa tersebut. Syarat-syarat taubat. Apakah syarat-syarat taubat? Syarat-syarat taubat, di antara syarat diperkatakan para ulama berdasarkan hadis dan ayat Quran adalah, pertama, berhenti serta-merta daripada dosa dilakukan itu. Berhenti terus. Contohnya, aku bertaubat lah, aku tak nak isap rokok dah. Contoh. Ini contoh yang paling bisa pada orang lelaki. Ya. Kan aku tak nak lah. Berhenti serta-merta. Kedua, saya pernah tengok tau, dekat Pulau Pinang ada satu masjid. Dekat tembok tu dia tulis, keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan hukum merokok. Hukum merokok adalah merupakan haram berdasarkan ayat begini-begini. Dia bagilah tu. Yang best dia ada seorang pakcik tu, dia baca notis tu sambil isap rokok. Relax kan? Bayangkan. Itulah tahap orang Malaysia ni kan. Hebat tak hebat? Dia boleh baca sambil isap rokok dan membaca fatwa. Amin. Malaysia boleh kan. Kemudian yang keduanya, mewujudkan rasa menyesal di atas perbuatan dosa yang telah dilakukan dulu. Menyesal dah. Ketiga, berazam tidak akan melakukan dosa-dosa terdahulu. Dan yang keempat, jika melibatkan hak orang lain, maka hendaklah dipulangkan semula hak orang tersebut dan meminta ampun dan maaf daripada insan tersebut. Contohnya, kalau dulu dia pernah ambil duit orang tu, maka dia kenalah pulangkan. Kalau dia pernah menyakitkan orang itu, contohnya dia tipu orang tu, menyebabkan dia dapat sesuatu perkara daripada penipuan itu, maka kenalah minta maaf dengan orang itu dan maklumkan keadaan itu, walaupun orang tu tak tahu. Kena begitu kan? Jadi antara taubat yang mengembalikan hak ni apa? Bertaubat daripada zina. Contohnya, kalau dia melakukan perbuatan itu
secara paksa. Zina dengan secara paksaan, hendaklah dia membayar kepada perempuan tersebut maha misil sebagai ganti rugi yang kemudian dia ditanggung, kan? Iaitu maha dinilai mengikut mas kahwin saudara-saudara perempuan telah berkahwin dahulu dan hendaklah dinilai sama dengan mas kahwin keluarganya. Tu kemudianlah tu detail tu. Zina suka sama suka, maka dengan perempuan tersebut dengan kerelaan masing-masing, maka tiadalah apa-apa pun padanya melainkan hanya perlu bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Mana sama-sama minta ampun dengan Allah SWT. Kemudian tu ada juga dia kata, adakah wajib mengakui dosa silam kepada suami? Tu ada pula di situ kan. Sebagai salah satu sebab nak pulangkan hak pada suami. Kalau contohlah dia berlaku keterlanjuran, berlakulah kan. Contoh, adakah perlu mengaku? Tak perlu. Saja-saja bang, ni ada benda nak declare ni. Jangan. Ya, sebab Allah dah tutup aib kita, jangan kita buka. Melainkan tiba-tiba aib itu terbuka, maka kenalah explain dengan sebaiknya kepada suami. Suami terkejut, ingatkan jalan kampung, rupanya highway. Yang faham, tak faham sunnah. Ramai yang pening kepala, apa benda tu? Jadi dia kenalah minta ampun dengan suami, dia kenalah explain juga dengan suami itu dengan baik. Dan kepada suami yang mendengar cerita, sebab ada kes berlaku, seorang wanita ni ada kisah silam dan dia dah jadi isteri yang baik. Dia jadi isteri yang baik kepada suaminya, menjaga anak dengan baik kepada suami ni juga. Dan tiba-tiba entah macam mana teknologi email yang lama-lama, ada mesej yang lama-lama terjumpa. Bila terjumpa, suami itu nampak suami itu istighfar panjang. Sebab dialog yang dilafazkan tu dialog yang bias, plural, bahaya-bahayalah. Banyak betul benda-benda yang silam, yang tak elok terkeluar. Jadi suami itu mohon penjelasan. So isteri pun terpaksalah explain. Masa tu dia memang belum kahwin, dia belum apa, dulu-dulu dia melakukan kesilapan. Jadi suami ni pun lama dia fikir. Selama ni dia dah kenal dah isteri dia tu masa tu, cuma dia tapi apa satu ayat yang disebut, suaminya sebut adalah, saya minta maaf. Dia cakap pada isteri dia, saya minta maaf kerana saya lambat selamatkan awak. Maknanya dia fikir dengan perkahwinan dia boleh menyelamatkan isteri dia. Dalam 50 lelaki yang bergelar suami, hanya satu orang suami sahaja yang akan menyebut sedemikian. Yang lain kebanyakannya akan meninggalkan isteri tersebut. Berdasarkan perbincangan saya dengan kaunselor yang saya jumpa lah, berdasarkan kes yang macam ni. Sebab bukan senang seorang lelaki itu boleh menima seorang isteri yang seperti itu, yang pernah, walaupun cerita-cerita dulu, walaupun cerita lama, tapi kalau dia mengambil pengajaran, kita ni manusia, tak ada siapa yang sunyi daripada kesilapan. So, dan ayat yang di sini, dengan izin Allah, insya-Allah suami yang bersabar akan dikurniakan pahala yang sangat hebat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, tutup kisah lama, buka kisah baru. Lagipun dia isteri yang baik, dia menjaga anak dengan baik, dan dia selama tak ada cacat cela dia sebagai seorang isteri. Kadang orang lelaki ni pun macam-macam perangai dia kan. Kadang-kadang masa ni nampak elok pakai songkok, pakai sampin. Dulu kelab dandut mana dia tak pergi kan. Dia punya cerita tu macam dia paling beriman dalam taman tu. Macam tu. Memanglah betul. Memang sekarang dia dah jadi baik kan. Kadang dia dah jadi imam tu, imam nombor 1 kat masjid tu. Kan? Dulu masa muda-muda, mana fanfare, mana konsert dia tak pergi. Dulu siap dia pakai rantai gambar hip macam ni. Dulu kan. Tapi itu dulu kan. Tu dulu, tapi dia dah berubah, dia dah bertaubat, dia dah insaf. Kan Nabi dah sebut sebaik manusia berdosa adalah bertaubat pada Allah. Kalau kita dah buat perangai dekat tempat kerja kita, ada benda yang tak amanah kita lakukan, sudahlah, tutup dah, jangan buat lagi. Kita dah sedar benda tu salah. Jangan sampai audit, jangan sampai pihak atasan kesan kesalahan kita baru kita nak berhenti. Masa tu sudah terlewat. Nasi sudah menjadi basi. Kok bubur kau boleh makan dengan bubur kicap kan? Dah tak boleh makan lah kan. Jadi elok lah tu.
Itu sebab saya kata tadi penting. Itu sebabnya solusi dia taubat, taubat, taubat. Sentiasa nak berhenti daripada buat salah. Itulah dia. Sebagai seorang suami, cukup-cukuplah aku buat salah macam ni. Aku tak nak lagi dah sakitkan isteri aku macam ni. Aku dan isteri pun cukup-cukuplah, aku tak nak sakitkan hati suami aku lagi. Cukup-cukuplah. Itulah. Kemudian taubat daripada mencuri, kena pulangkan balik duit yang dicuri, perkara yang dicuri. Contohnya, dia ada dosa menyamun, dia ada dosa mencuri selama ni, dia dosa mencuri, dia dosa minum arak, contoh. Tapi dia kata, aku minta ampun Allah, aku berazam, aku tak nak buat lagi dah dosa-dosa ni. Tapi dia berhenti dah minum arak, tapi mencuri masih mencuri. So dosa minum arak tu, dosa minum arak tadi diampunkan tak? Diampunkan. Tapi dosa mencuri itu tak diampunkan. Tapi kalau dosa tu, aku lepas ni tak nak mencuri dah, dia tak curi kereta dah, dia curi emas dia pula, contohnya, tu tetap tidak diampunkan sebab sifat dia sama, mencuri. Kena faham. Boleh pula dia pilih benda, kan? Dan mengambil, dan satu lagi, mencuri harta yang bersifat, harta yang berkembang. Macam mana? Contoh, dia curi kambing. Dia curi kambing 2 ekor, kambing jantan, kambing betina. So dia pulangkan balik. Setelah 10 tahun, 20 tahun, dia pulangkan balik seekor jantan, seekor betina. Settle tak? Tak settle. Sebab kambing jantan betina tadi dah mengawan, dapat anak berapa ekor, yang itu pula beranak pinak lagi berapa ekor, berapa generasi tempoh 10 tahun. Itulah jumlah yang kena pulang balik dekat orang sebenarnya. Curi duit 10,000, kita masukkan dekat dalam pelaburan, berkembang. Ni sebut pelaburan, kau jangan percaya tau kalau tiba-tiba pelaburan tu ada muka Samsul Debat. Pelaburan bebas risiko. Kalau Samsul Debat itulah pun melakukannya, anda bila lagi nak mampus, kau jangan join. Bohong aja tu. Habis muka-muka selebriti dia letaknya, kan? Kan? Dia melabur duit tu, berkembang, dapat keuntungan sampai 100,000, dia pulang balik 10,000 tak pakai, dia kena pulang balik, termasuk keuntungan daripada duit tu. Tu kena faham. Faham ya? Okey, alhamdulillah. Mengambil harta anak yatim dan menjadikan hasil curi sebagai modal perniagaan. Jadi para ulama mengeluarkan banyak pendapat mengenai hal ini, namun pendapat pertengahan ialah memulangkan modal asal itu kepada anak yatim tersebut ditambah bersama dengan setengah daripada keuntungan tersebut. Maka jadilah kamu dan anak yatim tersebut seakan-akan rakan kongsi terhadap keuntungan tersebut, dan dalam masa yang sama kamu telah pun memulangkan hak mereka. Macam tu. Jadi kena faham tu. Jangan main ikut CFA sendiri je, ya. Tu kena faham. Bertaubat daripada dosa yang melibatkan hak orang lain, membayar kembali jika berkaitan duit dan harta, ataupun minta dihalalkan atau meminta supaya dia memaafkan kita. Jika dia memaafkanmu, maka segala puji bagi Allah. Andai tidak, pulangkan kembali haknya. Sesiapa punya kezaliman terhadap saudaranya, iaitu berupa maruah atau harta benda, maka mintalah kepadanya agar dihalalkan perkara tersebut cepat-cepat sebelum diambil daripadanya di hari tiadanya dinar, tiadanya dirham, yang mana pada hari itu jika dia mempunyai amalan soleh, maka akan diambil daripada amalan tersebut sekadar kezaliman yang dilakukannya. Jika dia tidak mempunyai apa-apa amalan soleh, maka akan diambil pula kejahatan-kejahatan orang yang dizaliminya itu, lalu diberikan kepadanya. Hadis muttafaqun ilaih. Maksudnya waktu akhirat besok, disebabkan kita ni tak ada duit, tak ada dirham lagi dah, maka pada ketika itu segala pahala-pahala kita akan diberikan kepada orang yang kita zalimi. Dan pada orang yang dizalimi itu pula, katalah dah bagi harta yang pahala-pahala kita dah habis pahala aku dah, ya Allah, kenapa lagi ditunggu kat sini? Sebab tak settle lagi. Habis macam mana? Dosa orang tu pula kita ambil, kita tanggung. Itu melibatkan orang. Contohnya dalam hak bekerja, kan? Contohnya kita tak tahu kalau ada yang tidak menghalalkan kita, macam mana? Kan? Dalam bab kerja kita berhutang, kan, kita ganti, minta orang gantikan kita, minta orang gantikan kita, nanti aku gantilah kau balik, sampai ke sudah tak ganti dia, minta dia cover kerja kita, dia pun cover kerja kita 5-6 kali, 7-8 kali, sampai ke sudah. Contoh masa tu termasuklah kita menzalimi orang bila kita tak pulangkan balik. Bertaubat daripada mengambil rasuah, dia kata, kan, itu pun sama, kan, minta ampun dan pulangkanlah balik kepada orang yang dizalimi itu, kena minta maaf. Contohnya
Contohnya kalau contohnya kita menzalimi, kita bayar rasuah, maka kita dapat kerja dengan hasil rasuah tu. Dengan rasuah yang kita bagi tu kita dapat kerja. Maka berapa ramai orang yang tak dapat tadi, yang layak tapi tak dapat disebabkan rasuah kita tadi. Kena minta maaf dengan orang. Macam-macam dia taklah semudah yang kita sebut ni. Itu sebabnya minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubat dari pekerjaan haram. Menurut pendapat Ibn Taymiyah, seorang yang bekerja dalam bidang yang haram atau memberikan perkhidmatan yang haram dan telah bertaubat kepada Allah serta masih mempunyai baki gaji dari kerja tersebut, maka hendaklah dia membelanjakan wang tersebut tanpa perlu dia memulangkan semula wang tersebut kepada majikannya. Contohnya, seorang pelacur yang telah bertaubat, tidak perlu dia memulangkan kembali wang yang diperolehi kepada bekas pelanggannya. Seseorang penyanyi yang buat persembahan ini haramkan, tidak mengikut syarak, tidak perlu memulangkan kembali duitnya kepada penganjur konsert tersebut. Kerana jika dia memulangkan kembali wang haram tersebut kepada penganjur itu, maka dia telah menghimpunkan kembali duit haram itu dan seterusnya menolong penganjur itu meneruskan kerja haramnya. Maka cukuplah untuk membelanjakan wang tersebut untuk kegunaan yang lain. Bolehkah menghapuskan simpanan barang-barang yang haram dengan menjualnya? Jawapannya tidak boleh. Tidak boleh menjual barang-barang yang haram dan hasil diperoleh dari penjualan haram tersebut. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah jika sudah mengharamkan sesuatu, maka akan diharamkan juga harganya, hasil daripada yang diharamkan tersebut. Dan janganlah kamu bertolong-tolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Jadi bertaubat adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubat atas satu dosa tapi tidak bertaubat untuk dosa yang lain. Adakah sah taubat nasuha jika saya hanya bertaubat untuk satu dosa tapi masih belum taubat terhadap dosa yang lain? Maka sah taubat terhadap satu dosa walaupun tidak bertaubat untuk jenis dosa yang lain. Macam saya kata tadilah, jenis yang lain. Tetapi kalau jenis yang sama, mencuri, cuma dia mencuri, dia curi duit, dia curi emas, lepas tak apalah, aku tak nak curi emas dah, aku taubat dah, curi kereta pula contohnya kan. Dia menipu, scammer kan, macam-macam cara kan, tapi still scammer kan, macam-macam yang dia buat. Keburukan melakukan, okey, ni kena dengar. Kenapa? Daripada solusi istighfar dan taubat, solusi kan? Solusi kepada masalah kita. Tetapi bayangkan kalau kita tak istighfar, bayangkan kita tak bertaubat, kita terus-terusan melakukan dosa, apakah keburukannya? Keburukannya, kata Imam Ibn Qayyim, ada menyatakan bahawa beberapa keburukan melakukan dosa-dosa secara berterusan. Pertama, haram dari mendapat ilmu yang bermanfaat. Dia susah nak dapat ilmu yang baik. Pertama. Kedua, kemurungan dan wujudnya keresahan yang meresahkan di dalam hati. Dia akan rasa susah hati, dia rasa tak tenang, kemurungan, down, sentiasa down, ada je masalah. Ketiga, disusahkan urusan di dalam kehidupan seharian, ada je masalah aku ni lah, pahal. Yang keempat, diharamkan dari berlaku taat. Dia tak boleh, dia memang dia akan susah nak berlaku, dia ada je benda dia nak langgar. Kemudian diharamkan mendapat keberkatan, tak ada keberkatan dalam kehidupan dia. Kurangnya merasa kedamaian, disempitkan dadanya tu, rasa susah, membiarkan perkara-perkara dosa yang lain. Dia akan bertambah, buat dosa ni pula, buat dosa tu pula, buat dosa ni pula, macam-macam yang dilakukan. Dibiasakan berterusan melakukan dosa, dihinakan oleh Allah, dihinakan oleh manusia lain, dilaknati oleh segala binatang ternakan, ditandakan titik hitam di atas hati. Seperti mana hadis Nabi bermaksud, sesungguhnya seorang hamba itu jika melakukan satu dosa, maka akan dititik pada hatinya satu titik hitam. Jika dia bertaubat dan berhenti dari dosa itu, maka akan dibersihkan hatinya itu. Jika dia kembali melakukan dosa itu kembali, titik hitam akan bertambah sehinggalah hatinya hitam berkarat, dan itulah yang dinamakan ar-ra'an, tutupan. Dia tutup titik, akhirnya gelap terus hatinya. Itu yang susah nak menerima kebaikan. Yang ke-14, diletakkan di bawah kelaknatan, terhalang daripada dimakbulkan doa, dihapuskan rasa malu, ditarik nikmat oleh Allah, sentiasa merasa takut di dalam hatinya, tergolong di dalam tawanan syaitan, mati di dalam keadaan yang buruk, mendapat azab seksa Allah di akhirat nanti. Jadi sebagai penutup, perkataan yang ditunggu-tunggu pada hari ini, sebagai penutup, yakinlah bahawa Allah itu Maha Pengampun. Ada seorang tanya saya, ada seorang sahabat saya, dia tanya,
Ustaz, saya terfikirlah Ustaz, adakah semua benda-benda buruk yang berlaku kat dalam hidup kita ni, adakah sebabkan kifarat daripada Allah SWT? Allah nak balas segala kesalahan kita ke? Sebenarnya ada kemungkinan, tapi jangan kita pandang perkara itu sebagai perkara yang buruk. Saya kata jangan pandang semua perkara itu buruk. Dia kena agaknya Allah nak cuci dosa aku kot, jadi kita pandang macam tu. Bila berlaku masalah, sebab Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya aku sentiasa berada pada sangkaan hamba-Ku. Kalau kita sangka baik, maka baiklah dia. Sangka baik dengan Allah. Allah bagi ni sebab Allah nak bagi rezeki ni. Allah bagi ni sebab Allah sayangkan aku ni. Allah bagi peringatan ni sebab Allah nak jadikan aku lagi baik ni. Allah bagi ni sebab Allah nak aku bahagia kot. Allah bagi ni sebab Allah nak aku ni tenang dengan suami aku kot. Allah nak bagi ni supaya suami aku dengan aku ni dapat hidup bahagia kot. Kita sentiasa ambil benda-benda baik. Sebab aku sentiasa berada pada sangkaan hamba-Ku. Bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah, wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas. Allah Ta'ala sebut kan dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53 kan, Allah Ta'ala beritahu, wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah. Dia kata, kul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Ayat surah Az-Zumar ayat yang ke-53. Saya ulang balik. Kul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas atas diri-diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sungguhnya Allah ingin mengampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu sebabnya walaupun kita melakukan dosa macam mana sekalipun, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Inilah kehebatan dan kebesaran sifat Al-Afu. Itu sebabnya pada bulan Ramadan hari itu, kita pun doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Kau Maha Pengampun, Kau suka kepada keampunan, Kau ampunilah kami. Itulah doa kita. Jadi janganlah bila masuk raya dah membadan lamang 2-3 buluh, lupa kita kepada keampunan Allah itu. Kita rasa tiba-tiba kita dah tak pergi ke masjid. Cuba kita tengok, hari itu tiap-tiap malam pergi masjid, tiba-tiba tak rasa bersalah. Biasalah bulan puasa pun macam tu, kita kan. Tak, kita kena perbetulkan. Kita kena perbetulkan, lazimkan diri kita buat kebaikan pada bulan Ramadan itu, diteruskan pada bulan-bulan yang lain. Jadi Allah itu Maha Pengampun, Allah suka pada keampunan. So mintalah ampun daripada Allah SWT. Oleh itu yakinlah, apabila seorang pendosa menyesal, minta ampun dan membuat amalan yang soleh, pasti akan diampunkan segala dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi rasa cukuplah sekadar itu bagi memberikan laluan kepada booth-booth yang ada di hadapan kita ini. Kan? Walaupun jamuan yang sebenar dikatakan bermula jam 12.30 hari, tetapi kita bolehlah membuat ujian ya, tahap makanan itu berkeadaan baik ataupun tidak, supaya kita rasakan selamat untuk dimakan oleh orang-orang yang kemudian. Tak adalah. Jadi mudah-mudahan itu permintaan saya, pesanan daripada saya kepada diri saya sendiri juga, daripada anda semua. Mudah-mudahan kita komited untuk terus melakukan kebaikan. Bila kita bekerja ni, sebenarnya kita melakukan kebaikan, dan mudah-mudahan dengan kebaikan ini juga menghindarkan kita daripada terus melakukan dosa-dosa, sama ada secara sengaja pun tidak disengajakan. Dan mudah-mudahan kita juga tidak berputus asa dengan rahmat Allah dan menempat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja daripada saya. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Itu saja daripada saya.